Berita tengah hari, edisi Jumaat, kami mulakan dengan perkembangan ini. Semua negara seharusnya tidak mengiktiraf pendudukan Israel ke atas wilayah Palestin. Dalam masa sama, tidak sepatutnya menghulurkan sebarang bentuk bantuan serta pertolongan terhadap Israel dalam usahanya menidakkan hak Palestin. Perkara ini ditegaskan Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan ketika menyampaikan kenyataan lisan pada sesi pendengaran awam berhubung isu Palestin di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ di Belanda. Kuala Lumpur turut menekankan mengenai kewajipan semua negara dunia untuk terus menyokong agensi kerja dan bantuan PBB UNRWA bagi pelarian Palestin. PBB katanya mesti terus menjadi forum kerjasama bagi membolehkan negara-negara melaksanakan tanggungjawab masing-masing dalam menamatkan pencabulan hak serta pendudukan wilayah Palestin. Datuk Seri Mohamad mengetuai delegasi Malaysia di ICJ berhubung permintaan untuk pendapat nasihat berkaitan kesan perundangan yang timbul daripada dasar dan amalan Israel di wilayah Palestin yang diduduki termasuk Baitul Maqdis Timur. Pada sesi itu juga, Datuk Seri Mohamad menegaskan Israel mesti terlebih dahulu berhenti daripada terus mencabuli undang-undang antarabangsa serta setiap elemen teras dalam hak rakyat Palestin untuk menubuhkan tanah air sendiri. Israel juga mesti menghentikan semua dasar dan amalan berkaitan serta-merta berundur dari wilayah Palestin yang diduduki. Israel's transfer of civilian into the OPT is a breach of Article 49, Paragraph 6 of the Fourth Geneva Convention in 1949 and constitutes a war crime per the Rome Statute in the International Criminal Court. Apart from constituting individual breaches of international law, these policies and practices violate the territorial integrity of the Palestinian people and thus the right to self-determination. Israel policy and practices which aim at changing the demographic composition of the OPT, along with the creation of enclaves of Palestinians, the demolition of their homes, the limitation of their freedom of movement, including the blockade, seize and perpetual evacuation of the Gaza Strip, constitute violations of international humanitarian law and the international human rights law. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah langkah-langkah inovatif perlu diteroka untuk memastikan keterjaminan makanan. Selain menambah baik sistem pengagihan, meminimumkan pembaziran dan memastikan rakyat mudah mendapat akses kepada makanan segar dan berkhasiat. Masalah kekurangan zat makanan menjadi penyebab kepada penyakit tidak berjangkit seperti diabetes, penyakit jantung dan kanser yang semakin meningkat tinggi. Perlu diterokai langkah-langkah inovatif yang menambah baik pengagihan makanan, meminimumkan pembaziran dan memastikan rakyat mudah mendapat akses kepada makanan segar lagi berkhasiat. Baginda bertitah rakyat wajib digerakkan untuk berada di barisan hadapan menjayakan program Bumi Hijau. Selain sekolah, masjid dan badan-badan belia berperanan kritikal untuk menyedarkan para pelajar dan generasi muda kepada pentingnya pelibatan rakyat dalam menghasilkan bahan makanan. Jabatan serta agensi berkaitan disaran bersedia melaksana pemadaman kebakaran berskala besar dan operasi pembenihan awan. Keperluan itu bagi menghadapi keadaan cuaca panas dan kering serta fenomena El Nino ketika ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad memaklumkan perkara itu dipersetujui dalam mesyuarat Jawatankuasa Induk Jerebu dan Cuaca Kering Kebangsaan Bilangan 1 tahun 2024 dipengerusikannya semalam. Kementerian Jabatan Agensi dan Kerajaan Negeri juga katanya perlu sentiasa peka dengan perubahan cuaca dan kualiti udara negara.
Maklumat boleh dicapai melalui aplikasi My Cuaca dan laman web rasmi Met Malaysia, aplikasi My IPU dan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Malaysia kini sedang dalam fasa akhir monsun timur laut yang dijangka berterusan sehingga penghujung Mac. Taburan hujan akan berkurangan menyebabkan keadaan cuaca panas dan kering sepanjang fasa ini. Program Madani Rakyat Zon Tengah yang berlangsung di Kompleks Sukan Kuala Selangor membuka tirai hari ini dengan pelbagai acara menarik. Program 3 hari sehingga Ahad ini kesinambungan kepada program setahun bersama Kerajaan Madani. Laporan lanjut di lokasi bersama Samsia Samsi. Baik, terima kasih. Saya kini berada di Dewan Pameran Kementerian bagi Program Madani Rakyat Zon Tengah yang diadakan di Kompleks Sukan Kuala Selangor, dan beginilah suasana meriah sejak pukul 9 pagi tadi yang mula dikunjungi oleh pengunjung di sekitar Kuala Selangor ini. Dan bagi mengetahui lebih lanjut mengenai perkara ini, saya kini bersama-sama dengan Encik Muhammad Zainuddin Muhammad Noor selaku pengarah Program Madani Rakyat Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi Pacu Pejabat Perdana Menteri. Apa khabar Encik Zainuddin? Encik Zainuddin, mengenai program pada hari ini, Madani Rakyat Zon Tengah, boleh jelaskan dengan lebih lanjut? Okey, terima kasih Puan. Program Madani Rakyat Zon Tengah ini adalah kesinambungan daripada program setahun bersama Kerajaan Madani yang kita laksanakan di Bukit Jalil pada tahun lepas. Sebagai permulaan, untuk Zon Tengah yang mewakili Perak, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya, Selangor menjadi tuan rumah untuk Zon Tengah, dan lepas ini kita akan pergi ke Zon Utara yang kita akan laksanakan di Pulau Pinang. Selepas itu di Zon Pantai Timur kita akan laksanakan di Pahang, dan susulan itu kita akan ke Johor untuk Zon Selatan, dan selepas itu barulah kita ke Sarawak dan Sabah. Hasrat utama kita ialah untuk memberikan perkhidmatan secara langsung, secara besar-besaran kepada rakyat, di mana kita ada lebih 160 perkhidmatan oleh kementerian dan agensi-agensi negeri wilayah tengah. Jadi saya mohon dan saya syorkan kepada semua rakyat di peringkat Zon Tengah ini untuk datang beramai-ramai ke sini untuk dapatkan perkhidmatan. Pada masa sama kita ada sesi libat urus dengan pemegang, dengan agensi-agensi kerajaan, pengurusan tertinggi, dan pagi tadi kita ada satu libat urus yang dimoderatorkan oleh Datuk Rosham Noor. Programnya amat menarik dan saya jemput semua hadir beramai-ramai. Antara program-program menarik sepanjang 3 hari berlangsungnya program Madani Rakyat Zon Tengah ni. Okey, banyak program menarik yang kita ada di sini. Antaranya kita ada saringan dan pemeriksaan kesihatan secara besar-besaran hasil kerjasama Selangor Selcare dan juga Kementerian Kesihatan, dan kita ada juga Karnival Kejaya yang melibatkan 20 majikan, ada 2,000 kerja yang ditawarkan, dan sekiranya berjaya 30% daripada pekerjaan itu akan ditawarkan sebaik saja selepas temubual. Dan pada masa yang sama kita ada pavilion pertanian dan keterjaminan makanan. Apa jua soalan-soalan yang nak ditanyakan, kita ada pakar-pakar kita dan boleh tanya nasihat dan sebagainya. Pada masa yang sama kita ada mini maha. Kat sini kita ada petting zoo, ada lembu sado, perkhidmatan veterina, dan pada musim cuti sekolah ni saya menyeru ibu bapa bawa anak-anak ke sini untuk memeriahkan lagi suasana. Baik, terima kasih Encik Zainuddin, dan kepada anda yang berada di sekitar Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Perak, anda dialu-alukan untuk datang memeriahkan program Madani Rakyat Zon Tengah ini. Dan setakat ini saja laporan daripada saya. Kembali ke Angkasa Puri. Samsia Samsi, terima kasih. Seterusnya, bayaran insentif awal kajian sistem kesaraan perkhidmatan awam RM2,000 diterima penjawat awam hari ini. Rata-rata senada bantuan berupaya membantu perbelanjaan harian termasuk persiapan persekolahan anak-anak. Dengan bantuan yang kerajaan sekarang bagi, alhamdulillah sangat-sangat membantu. Sebagai saya penjawat awam yang banyak memerlukan bantuan kewangan,
fahamlah penjawab awam kan, macam anak sekolah, bantuan beli barang-barang keperluan harian, memang amat-amat membantu kita orang lah. Banyak dapat membantu kami dalam dalam ni lah harian kita, macam perbelanjaan preparation for hari raya, perbelanjaan anak-anak, and very macam sangat membantu kami lah. So terima kasih banyak untuk sebagai ibu bapa kepada anak, yang segala perbelanjaan anak dapat kita gunakan untuk bantuan. So saya mengharapkan apa yang daripada kerajaan ni adalah untuk kita percepatkanlah dari segi kajian yang pelarasan gaji tersebut. Itu saja. Macam syukur jugalah sebab dapat membantu mengurangkan beban kehidupan kan. So dia membantu mengurangkan kos-kos kehidupan. Tular hantaran TikTok mempersoal kredibiliti Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan. Hantaran itu memberi gambaran kononnya kejatuhan nilai ringgit berlaku disebabkan kegagalan pemimpin berkenaan. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan terbabit tidak berasas. Gubernur Bank Negara menjelaskan kedudukan ringgit dipengaruhi pelbagai faktor luaran. Ini termasuk perubahan sentimen kadar faedah Amerika Syarikat, ketidaktentuan prospek ekonomi China dan kebimbangan berkaitan geopolitik global. Bagaimanapun, kebanyakan penganalisis mengunjurkan ringgit akan menambah nilai tahun ini. Perkara itu turut diakui Menteri Kewangan kedua susulan petunjuk Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan Amerika. Reach the end of their interest rate hiking period. So we expect that this year we should see the interest rates being chipped off by the US. And as it chips off, if there are no material geopolitical events, we should see the ringgit strengthen probably. Nilai ringgit juga boleh naik secara ekspres jika kadar nilai semalaman OPR dinaikkan. Bagaimanapun, ia dikuatiri memberi kesan kepada kadar faedah pinjaman. Bagi mengimbangi antara keperluan pengukuhan ringgit dan kebajikan rakyat, keputusan berhati-hati dibuat Jawatankuasa Dasar Monetari Bank Negara. Henti sebar maklumat tidak betul. Tak perlu cetus sentimen yang turut memberi kesan kepada nilai ringgit. Pada akhirnya, yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Speaker Dewan Rakyat Britain mohon maaf gara-gara tersilap mengurus usul gencatan senjata di Gaza. Paparannya dalam rangkuman berita luar negara. Penyelesaian dua negara penamat terbaik konflik Israel-Palestin. Pendekatan itu disokong penuh negara anggota kumpulan 20 G20 diketuai Brazil sebagai Presiden G20. Sokongan itu sekaligus menambah tekanan global kepada Israel untuk mengisytiharkan Palestin sebagai negara merdeka. Mesej itu disampaikan sehari selepas Parlimen Negara Haram Israel mengadakan undian menentang sebarang pengiktirafan sebelah pihak terhadap Palestin. Speaker Dewan Rakyat Britain Lindsay Hoyle memohon maaf kepada anggota Parlimen selepas mengaku melakukan kesilapan ketika menguruskan usul gencatan senjata di Gaza. Hoyle membenarkan Parti Buruh meluluskan versi pindaan usul oleh Parti Kebangsaan Scotland SNP. Ia menyebabkan puluhan ahli Parlimen bertindak keluar Dewan sebagai protes keputusan tersebut. Ahli Dewan menyifatkan keputusan itu sebagai menjejaskan kredibiliti Parlimen Britain. Di Gaza, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO berharap untuk mengeluarkan kira-kira 140 pesakit terkandas di Hospital Nasir. Selain kawasan hospital dikepung tentera rejim, ketiadaan bekalan elektrik dan kekurangan bekalan oksigen memerlukan pemindahan disegerakan. Berita Tengah Hari edisi Jumaat berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Salam hormat.